Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya agak penat sikit, jadi saya tak pakai whiteboard lah. Saya kena relax sikit. Soalan saya bagi pun untuk soalan kertas 2 ni. Biasanya soalan ni memang lebih sedap. Kamu lebih faham kalau kamu tengok saya buat macam mana. Okey. Ini insyaAllah ini cuma masalah saya sekarang ni ada satu je. Meja saya goyang. Meja saya goyang. Kalau saya tulis nanti mungkin goyang ni. Kan? Kamu tengok betul lah. Tengok. Kan? Dan kalau tak nampak sangat nanti boleh tengok semula dalam rekod kita. Okey. Saya akan mula ini. Hari ini kita akan tengok macam mana soalan-soalan yang saya target. Sebenarnya bukan soalan target pun, ini soalan pasti sebenarnya. Saya ambil tahun 2016 ke 17 macam itulah. Kan? Buat semula sebab biasa saya tengok soalan SPM ni, kalau kamu biasa buat soalan pasti, insya-Allah dia akan masuk. Kan? Tak sama, mungkin lebih kurang lah. Kan? Okey. Jom kita tengok. Hilang ni. Okey, macam ni. Ini soalan yang saya target lah untuk tahun ni, iaitu melibatkan median. Median. Contoh memang soalan ni memang favourite sebenarnya ni. Untuk tahun ni, median. Okey. Contoh yang pertama kalau kamu tengok sini, jadual menunjukkan taburan kekerapan bagi jisim tembikai di sebuah gerai buah-buahan. Okey, dia bagi jisim ni dalam bentuk selang kelas. Okay, kemudian dia bagi ini adalah bilangan tembikai, frekuensi dia. Diberi bahawa min jisim buah tembikai itu adalah 2.28 kg. Cari nilai N. Ini senang. Tidak. Sebab biasanya, macam kamu tahu, formula apa tu? Min. Apa formula min kan? Formula min, simbol kita min X bar ni, dia adalah sama dengan, kita akan ambil jumlah X. Okay, sebab dia ada kekerapan, kita ambil jumlah Fx per dengan jumlah F. Okay. Siapa X kita ni? X kita ni kalau jenis selang kelas kena ambil titik tengah. Okay. F tu adalah apa? Kekerapan situ kan. Jadi kat sini kamu kena bina satu jadual yang simple. Kat tepi ni pun tak apa. Tak payah buat lain-lain dah. Cuma yang bagusnya kita kena buat lagi sekali kita punya jadual bagi cantik. Okay, contoh saya buat kat kertas jawapan lebih kurang. Saya perlukan apa? Saya perlukan X dan saya perlukan F. Apa X saya? Titik tengah. Macam mana nak kira titik tengah? 1.1 campur 1.4 bahagi 2. Ambil kalkulator. Kan? 1.1 campur 1.4 kemudian sama dengan dulu kemudian bahagi 2. Kita akan dapat jawapan 1.25. Okey, jadi X kita ni adalah 1.25 yang pertama. Yang kedua sama juga cerita dia. Kamu ambil 1.5 campur dengan 1.9, okey, sama dengan kemudian bahagi 2. Kita akan dapat 1.7. Betul ke saya tekan kalkulator? Sekejap lagi sekali. 1.5, kadang-kadang saya tekan kalkulator salah. Campur dengan 1.9. Okay. Sama dengan bahagi 2. Betul. Dapat 1.7. Yang atas ni 1.0 campur 1.4 sama dengan bahagi 2. Oh, salah tekan kalkulator tadi. 1.2 Sorry. Okey. Yang pertama tadi 1.2, kemudian 1.7. Saya nak dapat pola dia je. Bawah akan jadi 2.2, 2.7, 3.2. Dah dapat pola dia, kita masuk frekuensi dia 6, 10, N, 14, 8. Boleh masuk formula min dah. Formula min apa? Min sama dengan jumlah Fx per dengan jumlah F. Okay. Kita akan dapat jawapan kat itu. Berapa min dia bagi? Tengok. 2.28. 2.28 sama dengan 1.2 darab 6.
Okey, campur dengan 1.7 darab 10, campur dengan 2.2 N, campur dengan 2.7 darab 14, campur dengan 3.2 darab 8. Okey. Kemudian per dengan jumlah semua dia punya apa? Frekuensi. Kan berapa semua? Campur 6, 16 campur semua kan? Okey, 38. Campur N. Okey. Sekarang macam mana nak dapatkan N? Kita guna kalkulator. Cuma bila kamu guna kalkulator ni kamu kena ingat betul. Bila guna kalkulator kita tak nak ada pecahan sebenarnya. Kejap lambat dia kira. Tak nak ada pecahan. Jadi macam mana kita bawa benda ni ke sebelah sini. Jadi saya akan buat itu 2.28. Okey, kurungan darab dengan 38 campur dengan X. Okey, kita tak ada jalan kerja sangat sini. Kita tekan kereta je. Kemudian alfa sama dengan semua yang kat atas. Okey, 1.2 darab 6 campur dengan 1.7 darab 10 campur 2.2 darab dengan X campur 2.7 darab dengan 14 campur 3.2 darab dengan 8. Okay. Kalau kamu nak semak, kamu bergerak-gerak ni semak semula kan. Okay, jawapan kita tekan hanya tekan shift calculate 2 kali. Kita akan dapat jawapan 12. Okay, macam tu je. Okay, terus tulis jawapan kita N sama dengan 12. Tak perlu tunjuk jalan kerja macam mana nak dapat N tu sebab markah dia 3 je pun. Kan? Kita dah buat jadual, dah buat titik tengah, dah masuk formula min, nak kira lagi panjang cerita dia. Kan? Cukup ni A ni. Ini pun dah cukup untuk dapat 3 markah. Okey. Seterusnya. Seterusnya tanpa menggunakan objek, hitung median jumlah buah pemikiran. Sekarang kita dah ada N. N kita 12 masukkan kat jadual kita ni. N sama dengan 12. Okey. Bila ditanya median, langkah pertama, apa kamu nak buat? Kamu kena masuk median dulu. Formula median. M sama dengan L campur 1/2 N tolak dengan F besar per dengan FM kali dengan C. Ini dia bagi. Formula ni dia bagi. Bila kamu tengok kat formula ni, kita perlu ada L, kita perlu ada F besar. Itu penting. F besar apa? Kekerapan longgokan. Jadual yang dah ada kat atas tu, kita tambah. Kekerapan longgokan, tambah tu. Apa kekerapan longgokan? Kita tambah tu pakai warna lain, bagi kamu nampak. 6 dah buat tak ada. 6 campur 10 16. Okay. 16 campur 12 28. 28 campur 14 30 42. 42 campur 8 50. Cerita kita. Kekal balongan. Kemudian lower L. Kita pergi buat L kat sini. L kena tengok asal dia. 1.0. Jadi L kita adalah 1.0 tolak 0.5 dapat 0.5. Ni L. Tambah je kat jadual dah ada. 0.5. Okey. 0.5. Sekejap tengok 1.0, 1.4, 1.5. Okey. Saya nak cek dia macam ni. Kalau nak cek takut salah. Yang penting kita tengok yang pertama ni susah dapat. Selalu silap dari itu. Yang nombor 2 ni senang. Kita ambil 1.4 dengan 1.5. 1.4 dengan 1.5 kita ambil tengah-tengah dia. 1.4 campur dengan 1.5 sama dengan bahagi 2. Kita akan dapat itu 1.45. Jadi kita nampak dia punya idea dia. Jadi L kita untuk yang ini adalah 1.45. Kalau yang ini 1.45 maksudnya atas kena ambil 0.5
5. Betul? Tengok. Bukan. 0.95. 0.95. Yang ini 1.7, 1.95. Ini senang. 1.95. Kemudian 2.45. Yang seterusnya 2.95. Dia bila ada point kat belakang tu agak kelirukan, tengok betul kan? Okey, dia nampak kan? Dah dapat lower, sekarang kita tengok apa? Selang kelas. C. C ni selang kelas, kita tengok kat asal dia. 1.0, 1.4 selang kelas kan. Jadi macam mana nak kira? Sebenarnya paling senang sekali pakai senarai atau pakai jari pun boleh kan. 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 boleh. Kan? Jadi kita akan dapat selang kelas kita, C kita sama dengan ada 5 orang. Okay, kan? Jadi C dapat 5. Saya tulis dekat gambar kita ni. C dapat 5. Okay, sekarang dah boleh masuk dah. Macam mana nak start cari median? Yang pertama ni dulu. Ini nombor 1 untuk cari median. Kamu kena buat benda ni dulu. 1/2n. Siapa n kita? Jumlah kekerapan semua 50. 50 kena bahagi 2. Bila 50 bahagi 2, saya akan tulis kat situ 25. Dekat mana 25? Kena pergi tengok dekat kekerapan lagukan. Kekerapan lagukan kita 6, 16, 28. Jadi kat mana 25? 25 berada dekat 28. Kotakkan semua geng 28 ni. Itu dia. Okay, bila kamu dah kotakkan geng 28 tu, kita dah dapatlah feature dia. Okay. Yang ini maksudnya kat sini kekerapan longgokan F ni kekerapan longgokan sebelum. Apa sebelum? Tarik naik atas. Okay. Kemudian FM siapa? Dia punya kekerapan tolak sebelah. Kekerapan dia. C berapa kita tadi? 5. Dan sekarang kita dah boleh isi semua. Bila kita isi semua, kita akan dapat yang pertama, lower kita 1.95 tambah 25 tolak sebelum 16 per dengan dia punya kekerapan dia sendiri 12. Okey, kemudian selang kelas kita adalah 5. Ambil kalkulator, dapat jawapan. 1.95 campur dengan kurungan 25 tolak dengan 16 darab 5 bahagi 12. Dapat median kita 5.7. Okey, kita tengok betul kan? Boleh faham tak? Boleh yang ni kena hati-hati tengok. Semua saya tadi pun ada keliru dekat awal-awal ni. Kamu pun kena hati-hati lah bila dia ada point tu yang kita keliru sikit. Bila ada point tu kita kena ambil nombor tu kena ambil 4. Kalau kamu confuse kamu ambil je yang ini campur yang ini bahagi 2. Kita akan dapat sepadan bawah. Okey? Dia punya lower dia. Ini kita panggil dia cara mencari apa ni? Median tanpa menggunakan OGI. Okey? Jom kita pergi seterusnya. Kita naik atas sikit. Soalan kedua.
Lengkung fungsi kuadratik fx sama dengan, saya sebenarnya lagi suka daripada pensel. Pensel lah saya tulis sedap sikit. Fx sama dengan 2x tolak h kuasa 2 campur 2k. Menyilang pasti x pada titik-titik 10 dan 50. Apa maksud dia menyilang pasti x? Menyilang pasti x maksudnya dia punya punca. Dia punya punca adalah 1 dan 5. Bila kita ada dua punca, contoh bagi kita dia ada dua punca, graf kita ni kalau kita tengok A dia positif jadi graf senyum. Dia kurang. Walaupun dia slow sketch dia sebab dia kurang. Punca ni kita ada dua. 1 dengan 5. Itu cara kita draw dulu mula-mula. Dia cerita dia. Garis lurus Y negatif 8 menyentuh titik minimum lengkung itu. Kat bawah ni. Ini Y sama dengan negatif 8. Jadi apa kesimpulan kita? Bila kita ada kiri dengan kanan punca, automatik kamu boleh dapat dia punya di tengah-tengah. Tengah-tengah tu namanya apa? Paksi simetri. Macam mana dapat? Macam tadi. 1 campur 5 per 2. Dapat dah tengah. Pukul rata. Jadi 1 campur 5 per 2 dapat 3. Ini kita panggil, cara kita tulis di kaedah lukisan saja kita. Okay? Jadi titik bawah ni, kita panggil titik minimum kita ni, apa koordinat kita? 3 dan negatif 8. Banyak dapat kat sini lah. Daripada maklumat dia bagi ni, kita dah jadi macam ni. Apa kaitan dengan persamaan kita? Persamaan kita yang ini, kalau kamu tengok, formula asal dia adalah fx sama dengan A x campur P kuasa 2 campur Q. Ini yang asal. Yang mana yang kat dalam ni, kita keluarkan dia akan jadi X campur P sama dengan kosong, X sama dengan negatif P. Benda ni adalah paksi simetri. Okay. Yang belakang ni, jangan ubah apa-apa, tarik je. Dia adalah nilai minimum atau maksimum. Combine dua-dua orang ni, dia akan jadi koordinat. Ini kita panggil dia titik minimum atau maksimum. Contoh untuk persamaan arm ni kita akan dapat negatif P Q. Titik minimum atau maksimum. Okay. Tapi soalan kita macam mana? Soalan kita dia bagi fx sama dengan 2 x tolak h kuasa 2 campur 2q. Jadi saya akan keluarkan yang ni. Yang ini x tolak H sama dengan kosong, X sama dengan H. Berapa X kita? Ini kita dah ada. Paksi simetri kita 3. Jadi jawapan kita oleh sebab itu H sama dengan 3. Yang belakang ni pula kita tarik. Dia ada 2K. 2K adalah sama dengan apa? Minimum Y. Negatif 8. Jadi dapatlah K sama dengan negatif 8 bahagi 2 dapat negatif 4. Boleh faham kan? Ini simple. Ni saya cerita semua. Tengok. Ini formula dia. Ini kelebihan kalau pakai kertas ni boleh buat benda ni. Boleh buat nota. Okey. Dah dapat H dengan K, A dah terjawab. 2 markah je pun. Okey. Sekarang lakarkan graf. Lakarkan graf dah senang sebab kita dah buat dah semua ni. Kita dah buat dah lakaran graf ni. Okey. Tapi sebenarnya saya cerita juga. Bila kita nak lakar graf, pertama, kita kena ada bentuk graf. Yang kedua, kita kena ada titik minimum atau maksimum. Yang ketiga, kita wajib ada pintasan Y. Pintasan X tak wajib. Tak wajib pintasan X. Lepas tu nombor 4, baru kita pertimbangkan dia punya domain. Dia punya domain situ. Contoh soalan ni, saya akan pakai pensel dan pemadam. Dua benda. Okey. Yang pertama, bentuk graf. Senyum. Kan tu buat. Buat cantik senyum. Dah senyum cantik lah. Okey. Titik minimum dia ada 3 negatif 8 tanda. Nampak? Bila kita ada 3 kat sini, maksudnya kosong mesti berada di sebelah kiri 3.
Kan? Kosong ni dia akan kena pintasan Y. Kosong akan kena pintasan Y. Kat mana pintasan Y? Yang tu kita akan buat domain dia kejap. Pintasan Y dia akan kena dekat kosong. X kosong. Betul? Pintasan Y dia X kosong. Jadi X sama dengan kosong. Berapa kita punya Y? Y sama dengan 2 kali X kosong tolak H. Tolak 3 kuasa 2 campur 2K. Ini tekan kalkulator. Kita akan dapat 2 darab 9, 18. 18 tolak 8. 10. Jadi kita dapat pintasan Y kita 10. Ini 10 agak tinggi juga. Jauh boleh kita dapat. Saya akan tarik paksi saya kat sini. Ini kena dekat mana? 10. Sekarang paksi X pula. Paksi X kat mana? Okay. Paksi X. Dia tengok dekat Y kita ni. Negatif 8 dengan 10. Di kat mana paksi X? Paksi X duduk tengah-tengah. Antara negatif 8 dengan 10. Tengah-tengah dulu. Ini kita kuat. Okay. Jadi sini berapa? Kita dah ada. Jadi 1 dan 5. Siap dah. Tinggal seorang lagi sebab domain dia nak sampai 6. Jadi kita kena pergi cari. Apa jadi kalau X 6? Jadi kalau X sama dengan 6. X sama dengan 6. Jadi saya akan buat Y sama dengan 2. 6 tolak 3 kuasa 2 campur dengan negatif 8. Kita ambil kalkulator kan. 2 darab dengan 9 juga. 10 juga dapat. Jadi kita akan dapat sama dengan 10 juga. Sama tinggi lah ni. Apa kita turun? Ini adalah tempat 6. X, F, X. Itu cara kita lakar graf. Kita hanya perlukan dia start apa? Bentuk. Kita buat graf cantik dulu baru kita letak paksi. Kalau kamu letak koordinat dulu, nanti graf kamu akan sengit lah jadi tak cantik. Ini cara kita lakar graf menggunakan bentuk dulu, titik minimum maksimum, pintasan Y. Itu masa kita teka kat mana paksi dia dulu. Okay. C. Jika graf itu dipantulkan pada paksi X, tulis persamaan bagi lengkung itu. Okay, tengok apa jadi bila kita pantulkan pada paksi X. Saya akan buat kat sini. Bila graf ni pantul ke paksi X, kita akan dapat macam ni. Ini kita dapat bila kita pantulkan pada paksi X, nampak? Okey. Sekarang kita tengok cerita dia. Apa jadi persamaan kita? Y sama dengan yang asal kita 2. 2 menunjukkan apa? A. A menunjukkan bentuk graf. Jadi graf asal kita senyum tukar jadi masam. Efek tak dekat A? Yes. A akan jadi negatif 2. Efek. Kemudian, paksi simetri. Paksi simetri kita. H kita adalah 3. Jadi X tolak 3. Efek tak? Tak efek. Sebab paksi simetri kita sama. Jadi tak efek. X tolak 3 kuasa 2. Tidak ada efek. Okay. Belakang pula. Minimum dengan maksimum. Tadi negatif 8. Bila kita pantul ke atas, dia akan jadi 8. Pantulan mesti sama. Jadi benda ni berubah. Jadi tambah 8. Inilah dapat jawapan apabila dipantulkan pada paksi X. Okay. Kalau paksi Y macam mana? Kita tengok. Mana tahu tiba-tiba soalan tanya paksi Y pula kan. Satu kerja pula jawab ni. Kalau paksi Y ni dipantulkan. Dia akan jadi macam tu. Kena tambah ketat. Ni. Itulah cerita dia. Nampak? Dia kurang Bentuk sama tak? Sama. Jadi kalau paksi Y, dia akan jadi Y sama dengan 2. Tidak berubah. Okay. Tapi paksi simetri kita berubah. Daripada 3 akan berubah jadi negatif 3. Jadi negatif 3 dalam ni akan berubah menjadi X tambah 3. Okay. Nilai minimum tidak berubah.
tolak 8. Yang ini persamaan kalau pantul pada pasti Y. Ini persamaan kalau pantul pada pasti X. Simple tengok. Boleh faham kan? Okey, kalau kamu tak faham, kamu cakap je tak apa. Boleh Boleh, kita boleh masuk satu markah je tu. Okey. Sebab tu yang penting tengah sketch the graph tu. Melakar graf kan. Saya akan tunjuk sekali contoh lah, contoh. Okey. Kita ambil. Katakan dia bagi fx sama dengan negatif X campur 1 kuasa 2 tolak 7. Contoh. Macam mana nak lakar graf dia? Yang pertama, ini tak ada domain lakar je. Yang pertama, bentuk masam. Paksi simetri X sama dengan negatif 1. Nilai apa ni? Maksimum negatif 7. Pintasan Y. Tak ada pintasan Y. Pintasan Y apa? X kosong. Kita buat kejap. Jadi kita dapat negatif 1 tolak 7 sama dengan negatif 8. Cukup 3 ni. Langkah pertama, buat graf dulu. Titik dia. Negatif 1 dengan negatif 7. Okey, bila sini negatif 1, dekat mana kosong? Kosong mesti duduk di sebelah kanan. Bila kita nak buat kosong, kita akan jumpa pintasan Y. Mana pintasan Y? Negatif 8. Sikit je lah. Macam tu cerita dia. Ini akan jadi sini negatif 8. Okay. Sini negatif 7. Kat mana kosong? Atas lagi. Kat atas. Ini kita panggil dia paksi X. Ini paksi Y. Ini graf kita. Cara kita buat lakaran graf menggunakan 3 benda. Bentuk, titik minimum, maksimum dan pintasan Y. Cukup. Okay. Kalau ada domain, kemudian isi domain. Okay. Jom kita tengok soalan seterusnya. Nombor 3. Adam menanam sayur-sayur di atas sebidang tanah berbentuk segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Diberi sisi paling panjang tanah itu adalah Y. Sisi paling panjang apa? Hypotenuse. Y. Dua lagi sisi bagi tanah itu masing-masing adalah X dan 2X tolak 1. Dia menggunakan dawai berduri sepanjang 40 meter untuk memegang tanah. Jadi maksudnya apa? Perimeter. Perimeter sama dengan 40. Soalan dia, cari panjang dalam meter bagi setiap sisi tanah itu. Cari panjang dalam meter bagi setiap sisi tanah. Dia nak tahu ni berapa, ni berapa, ni berapa. Okay? Tapi problem kita kat mana? Kita ada Y kat sini. Jadi kita kena buat apa? Bila kita nak buat soalan, kalau kita nak selesaikan nilai X kita kena settlekan Y dulu. Bila ada segitiga tegak, cerita dia adalah Pythagoras Theorem. Iaitu Y kuasa 2 adalah sama juga dengan X kuasa 2. Kemudian, ini apa? Campur dengan 2X tolak 1 kuasa 2. Kita akan dapat kat situ. Okay. Dia kata hasil tambah semua ni adalah 40. Jadi kita akan dapat X campur 2X, 3X. Tolak 1 campur Y sama dengan 40. Jadi soalan ni yang 7 markah dia bagi sebenarnya adalah cerita pasal apa? Persamaan serentak. Okay. Jadi saya nampak Y seorang aja ganti. Kita akan gantikan Y. Jadi kita akan dapat sini Y sama dengan 41 tolak 3X. Serentak memang wajib dalam exam. Kan? Masukkan kat sini. Saya akan buka Y dulu. 41 tolak 3X kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 campur
2x tolak 1 kuasa 2. Sekarang kemahiran algebra kamu lah yang paling penting sekali. Iaitu kena buat apa ni? Kita kena kembangkan. 41 kuasa 2. Wow. 1681. 1681 tolak 2 darab 3 darab 41. 246 campur 9x kuasa 2. Okey, selesai. Boleh? Boleh kamu expand macam tu kan? X kuasa 2 sini akan jadi campur 4x kuasa 2 tolak 2 kali 2 4x campur 1. Kumpulkan semua. 9 tolak 1 tolak 4. 9 tolak 5 tinggal 4x kuasa 2. Habis. Negatif 246 campur 4. 246 campur 4 dia akan jadi negatif 242x. Okay. 1681 tolak 1. Dia akan jadi 1680. Ambil kalkulator, faktorkan saja. 2, 4, negatif 242, 1680. Jadi kita akan dapat itu 52.5. Satu lagi 8. Kita kena test yang mana satu. Bukan dua-dua boleh ambil ni. Kan? Tengok. Kalau kamu ambil 52.5, dia kata perimeter dia saja 40. Dia seorang dah 52, mana boleh. Nampak? Jadi yang ini kita tak ambil. Kita reject bawah lah. Mana boleh. Dia 40 je. Paling campur semua 40. Dia seorang 50. Salah. Jadi kita ambil mana? 8. Okay. Bila kita dapat 8, maka Y kita adalah sama dengan 41 tolak 3 kali 8. 41 tolak 24. 17. Okay. Dapatlah jawapan kita kat sini. Itu apa? Soalan apa? Panjang setiap dalam meter setiap sisi tanah. Jadi Y sama dengan 17. X sama dengan 8. Seorang lagi 2X tolak 1 sama dengan 2 kali 8 tolak 1 dapat 15. Dapat 3 orang. Okay. Ini cerita apa? Persamaan serentak. Kan? Setiap tahun kali ini memang daripada tahun 2015 saya rasa. Setiap tahun serentak kebat je. Okay. Okay, jom tengok. Seterusnya, yang ini satu lagi soalan yang nangis jumpa soalan ni. Iaitu apa? Trigonometri. Okey, jom tengok. Yang ini saya akan tunjuk menggunakan kertas jawapan macam exam lah. Kacang. Bila kamu jumpa soalan trigonometri, ambil kertas dia, kita jawapan satu je. Kan? Langkah pertama, kalau ada soalan buktikan. Kalau ada soalan buktikan, kita ambil tulis itu nombor 4, contoh nombor 4 ni and A. Salin je soalan tu, buktikan, salin. Jangan tulis buktikan, tulis question dia. Sin 2x per tan kuasa 2x campur 2 cos kuasa 2x tolak sec kuasa 2x sama dengan tan 2x. Okay. Lepas tu kamu tengok markah. Kalau markah ada 2, maksudnya jalan kerja dia biasanya 2. Jadi yang ini ada 2, ada atas ada bawah. Jadi saya akan agak-agak macam sini satu. Jauh sikit sini satu. 2. Okey. Apa jadi kat sini? Kan? Yang kat bawah ni biasanya dia dah dapat jawapan.
Kamu tinggal dulu cerita dia. Takat tu cukup. Okay. Kemudian terus pergi. Jangan tunggu lama-lama. Kita pergi dekat sketch. Kalau buat perubahan lama-lama tak siap. Pergi dekat sketch tu. Jauh sikit sini B. Dia ingat 2 markah banyak tu je, tak banyak. Jalan kerja dia tak akan banyak. Lakarkan graf bagi Y sama dengan modulus tan 2X. Okay. Bagi X berada di antara 0 sampai 2 pi. Okay. Kat sini bila kita nak lakar graf, benda pertama yang kamu kena fokus dia adalah, nombor 1 adalah dia punya graf apa? Graf apa? Graf tan. Okay. Berapa banyak nak kena buat? 2 graf tan. Okay. Ini frekuensi dia. Berapa tinggi dia? Kalau tan, tinggi tak tengok. Kalau sin dengan cos, tengok tinggi. Kalau tan, tak payah tengok tinggi. Kalau tan tak tengok. Kalau tan, dia boleh pergi sampai infinity. Sebab tu kita tak tengok. Okay. Kat sini macam mana nak buat ni? Langkah pertama, kalau graf tan, biasanya kamu ambil saja pembaris kamu pastikan contoh, kita pastikan banyak sikit. Contoh saya ambil biasanya 3. 3 atas, 3 bawah. Saya tarik. Kemudian saya buat. Okay, pasti dia. Untuk graf tan, satu graf dia kena ada 4 sekuat. Jadi biasanya saya akan gunakan ni, pembaris ni, separuh ni. Separuh. Saya akan buat macam ni, separuh. Layang-layang je. 1, 2, 3, 4. Layang-layang. Kamu pun tak nampak saya buat macam ni. Layang-layang, dia lebih kurang. Nanti benda tu kita akan buat jadikan dia putus-putus. 4, 1 graf. Lagi 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Untuk graf tan, yang pertama putus-putus. Yang kedua tak payah. Yang ketiga putus-putus. Dia senang sendiri. Yang ini tak payah. Ada lagi. Okay. Yang pertama ada senang sendiri. Ini untuk graf tan. Tak payah. Kemudian kita tengok tan kita positif, dia akan naik. Saya target nombor depan dia kalau tan 1 ke 2 ke 4 ke 5 ke kita tak kisah. Biasanya saya akan ambil biar tinggi sikit, baru saya ambil 3. Contoh saya akan tak apa? Saya akan target dekat-dekat ni. Nampak? Dekat-dekat garis asymptot dia naik. Kena. Jangan kena dia tak kena. Lepas tu yang ni turun pula dekat-dekat. Cara buat graf tan. Kita target lagi. Macam tu. Sama kat kita ulang. Naik. Turun. Naik. Itu cerita. Ini ada berapa graf tan? 2 graf tan. 2 graf tan. Okey, seorang lagi sorry. Naik tak turun 2 tak boleh kan ni? Okey. Yang pertama sukan 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1. Ada 2 graf. Okey. Dalam graf tan, tinggi jangan letak nombor. Jangan letak nombor graf tan lagi. Sebab graf tan dia infinity. Nanti kita masa nak kira kita pakai. Okay. Cuma ujung sekali ni letak dulu 2 pi. Cari tengah, letak pi. Cukup. Ini namanya graf tan. Okay. Tapi dia ada modulus. Modulus last kali kita buat. Bila modulus maksudnya apa? Yang bawah akan dipantulkan ke atas. Itu saya tak kira tu. Saya terus buat. Bawah, pantul di atas. Bawah, pantul di atas. Kita tak hafal graf tu. Kita buat ikut dia punya kedudukannya. Jadi yang bawah apa nak buat? Yang bawah kamu kena padam. Bukan padam semua. Jadikan dia putus-putus. Yang paling penting, saya biasanya akan letak pembaris dan saya padam. Dekat. Allah, tumpang. Masa kita abang tadi, meja saya goyang.
Saya padam, si baik laptop saya tak jatuh. Hilang kamera saya dah jadi dari pintu. Bilang saja dia punya tu bentuk dia. Dia kira yang kelabu tu kan. Yang kelabu ni dia tak kira Macam tu je. Dapat. Ini kita panggil gerak modulus start. Mana pergi kamera kejap. Mana tu? Okey, sambung balik. Okay. Seterusnya dia bagi tahu, dia ada soalan dia bagi tahu, dia kata apa? Kita kena buat dengan menggunakan paksi yang sama. Dengan menggunakan paksi yang sama, kita kena buat persamaan. Jadi kita akan salin. Tadi saya tak tulis lagi persamaan dia. Okey. Modulus sin 2x per dengan tan kuasa 2x campur dengan 2 cos kuasa 2x tolak sec kuasa 2x. Itu campur x per 2 pi. Sama dengan 1. Okey. Sampai kat sini, apa kamu buat? Kamu tengok yang ini, jangan takut. Dia sama dengan sebab tu saya tulis. Kalau kamu tulis atas ni, kamu akan nampak benda ni. Dekat prover ni kita letak. Okey. Oh, iyalah. Siapa tu? Pika, sorry Pika. Jatuh semua, lupa habis, semua habis padam. Yang last kali ni betul tu, saya lupa bantu. Okey. Dah tulis ni, kamu akan tengok balik Ni dengan ni adalah benda yang sama. Jadi kita boleh gantikan terus. Dalam kurungan tu akan jadi bracket tan 2x campur x per 2 pi sama dengan 1. Okey. Apa yang ini? Ini adalah y. Saya ganti terus. Y sama dengan, ni pindah sebelah. Negatif x per 2 pi tambah 1. Okey. Masih Pika? Sebaik Saya tak pasal nanti padam tu. Okey, dah dapat benda ni, kamu kena buat garis lurus. Kita akan buat kat tepi ni aja. 6 kotak. X, Y. Mula-mula kita akan ambil X kosong yang wajib. X kosong maksudnya tutup terus dua X kosong. Yang tinggal apa? 1. Okey. Sekarang kita akan ambil pula. Kita akan ambil yang ujung sekali, 2 pi. Bila 2 pi maksudnya, 2 pi bahagi 2 pi, 1. Negatif 1 campur 1, kosong. Jadi kita dapat. Sekarang nombor yang kita dapat adalah 1. Masa ni, baru kita letak dekat paksi kita letak je nombor 1. Dekat mana kita agak-agak nombor 1? Sini yang saya letak. Contoh. Nampak? Dia hati kita letak. Tapi jangan letak ujung-ujung ni, tak jadi cerita dia. Dia dekat ujung ni kan. Dalam tan, ujung ni infinity. Ujung ni. Biasanya saya akan letak kat bawah ni, tengah-tengah macam tu lah cerita dia. Okay? Jadi kita dah plot dah. 0, 1 situ. 2 pi kosong sini. Sekarang kita ambil pembaris. Sambungkan. Maka kamu akan dapatlah jawapan kita. Bulatkan 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. 8 penyelesaian. Biasanya bagi pelajar yang rajin buat past question, dia pernah jumpa lah soalan ni. Sebab soalan ni saya ambil soalan tahun lepas. Okay? Dah dapat benda ni, kamu tengok soalan ni, kamu dah dapat 3 markah. Kemudian bawah ni 3 markah juga. Okay, 3 markah juga. Jadi maksudnya dah dapat 6. Tinggal lagi 2 markah kat atas. Jadi proven tu 2 markah je. Pergi reka. Macam mana nak reka? Contoh, tengok bila kamu tengok dekat formula, kamu akan dapati bahawa kamu akan jumpa formula identity. Kalau kamu hafal senang kalau tak hafal tak apa. Identity cerita dia kat sini, tan kuasa 2 dengan sek kuasa 2 tu. Sebab apa? Saya hafal simple je. Saya hafal yang pertama, sin kuasa 2 campur dengan cos kuasa 2 sama dengan 1. Pertama. Lepas tu saya hafal setan. Setan, sek kuasa 2 tolak tan kuasa 2 sama dengan 1 juga. Lepas setan, kosek kos. Kosek kuasa 2 tolak kot kuasa 2 sama dengan 1 juga. Saya susun satu semua. Dalam senarai formula kamu, dia susun ada terbalik-terbalik. Saya jadikan satu. Sin kos, setan, kosek kos. Macam tu. Jadi yang kamu akan ingat setan je lah. Jangan. Bawah ni apa cerita dia. Kosek dan kos. Okay. Ada dapat ke kamu akan nampak. Dia ada sek dan tan. Okay, nampak? Sek dan tan. Kita ada sek tolak tan. Dia ada tan tolak sek. Maksudnya dia terbalikkan simpul. Tan tolak sek akan jadi negatif 1. Jadi kat sini saya terus letak kat situ. Sin 2x tan tolak sek akan jadi negatif 1. 2 cos 2x tolak 1. Nampak? Dah siap jadi macam ni. Apa kita buat? 2 cos ni tolak 1 ada dekat formula cos 2x. Ini kenapa ni cos 2x? Cos 2x dia ada 3. Yang pertama, cos kuasa 2 tolak sin kuasa 2. Jadi cos ni dalam formula cos 2x dia sentiasa kuat. Dia tolak orang kerja. Jadi bila kat bawah ada kamu akan dapat 2 cos kuasa 2 tolak 1. Dia juga. Tapi bila kita letak sin, dia akan jadi 1 tolak sin. Wah, kat sini cerita dia yang bawah ni adalah cos. Jadi sin 2x per dengan cos 2x adalah sama juga dengan tan 2x. Jadi siap, namanya terbukti. Okay. Kalau kamu tak tahu, kamu buat dekat mana boleh buat. Lepas tu kau ambil jawapan kontak dia. Kau tulis itu terbukti. Sebab markah dia apa? 2 sahaja. Ini cerita pasal apa? Pembuktian trigonometri. Soalan ni sebenarnya boleh dapat markah ni. Banyak dapat markah. Paling teruk kadang-kadang boleh dapat 5, 6 boleh dapat. Okay. Jom kita tengok soalan seterusnya. Nombor 6. Jawapan. Gajah menunjukkan pandangan hadapan sebuah tingkap. Okay. Lengkuk bagi tingkap itu ialah satu semi bulatan. Perimeter tingkap itu ialah 4 meter. Okay. Sekarang ni, bila kamu nampak bulatan, kamu kena ingat, benda yang paling penting dalam bulatan adalah titik tengah. Center yang pertama. Yang kedua, jejari. 2x, sini x, sini x. Itu bulatan. Okay. Dia kata perimeter tingkap itu adalah 4 meter. Mana perimeter kita? Perimeter kita adalah ni, campur ni, campur ni, campur lengkung ni. Itu perimeter. Jadi kita buat kat sini. Perimeter sama dengan 2x campur dengan 2y campur dengan apa jadi dengan mamak tu? Kalau sini x, ini adalah dia punya jejari. Apa formula untuk panjang lengkung? Kalau lilitan bulatan 2 pi j. Okey.
Kalau separuh pi j. Cerita dia. Separuh pi j. Jadi dapat jawapan kita kat sini adalah pi x. Panjang ni. Ikut dia. Kalau kamu pakai formula S sama dengan R theta sama je. Kan? Kalau pakai formula S sama dengan R theta. Okey, jejari kita X. Theta kita 2 pi adalah 360. Pi adalah 180. Ini separuh bulatan maksudnya apa? 180. Jadi sama juga X pi. Sama cerita. Boleh pakai formula math KMF boleh pakai, tak ada masalah. Okey. Dah dapat benda ni. Berapa dia bagi? Sama dengan 4 meter. Okey. Soalan yang pertama, ungkapkan luas permukaan hadapan tingkap itu dalam sebutan X dan pi. Ungkapkan luas permukaan tingkap dalam sebutan X dan pi. Okey. Daripada perimeter ni kita akan dapat satu persamaan. Itu apa persamaan kita? 2y sama dengan, saya ambil sini apa? 4 tolak dengan 2x tolak dengan pi x. Itu panjang betul. Okay. Kemudian apa luas dia? Luas permukaan hadapan tingkap. Luas kotak campur luas semi bulatan. Kalau luas pula, satu bulatan pi j kuasa 2. Satu bulatan. Jadi kalau separuh bulatan sama dengan pi j kuasa 2 per 2. Kita pakai yang mat ni boleh, tak ada masalah. Kan? Okey. Jadi apa luas permukaan hadapan tingkap? Luas, sebut. Nombor 6A. Luas sama dengan kotak 2xy. Okey. Campur dengan ni pi x kuasa 2 per 2. Itu dia. Sekarang dia nak apa? Dalam x dan pi saja. Jadi kita kena gantikan siapa? Tempat y kat situ. Tempat y. Tapi kalau nak gantikan tempat y, kan susah cerita dia. Kena bawa 2 semua. Sebab tu kamu tengok kenapa saya tinggal 2y. Sebab sini ada 2y sebenarnya. Tengok. Ni ada 2y. Kita tak semestinya ganti y. Tak ada 2y lah senang. Contoh kalau ada 2y, saya akan letak x. Saya akan gantikan 2y ni. 4 tolak 2x tolak pi x terus campur dengan x per 2. Dapat ya? Luas dalam sebutan x. Tapi tak cantik lah. Kena expand lah. Kan? Kena expand baru cantik cerita dia. Bila kita expand, kita akan dapat sini 4x tolak 2x kuasa 2 tolak pi x kuasa 2 campur pi x kuasa 2 per 2. Okey. Jadi kamu nampak x kuasa 2 sama dengan 4x. Yang masalah dia adalah kita nak dapatkan berapa x kuasa 2 kita. Okey. Kat situ kita akan nampak yang ini tolak 2 dia seorang-seorang. Berapa? Ada pi dia. Okey, yang ini ada tolak pi tolak 1 per 2 pi. Maksudnya 1 per 2 tolak 1. 1 per 2 tolak 1 akan dapat negatif 1 per 2. Kita akan dapat negatif pi per 2. Ini jawapan kita untuk luas permukaan dia. Okay? Kalau kamu nampak negatif-negatif nak keluar pun tak apa. Contoh ada pelajar cikgu boleh nak keluarkan negatif. Boleh 4x tolak keluarkan. Dia akan jadi kat sini pi per 2 campur 2. Boleh juga. Okay? Ini ada masalah. Dan soalan hanya nak asalkan x dan pi saja yang tinggal sudah. Okay? Ini soalan serentak juga ni. Dengan menggunakan pi 3.142. Okay? Cari lebar dalam meter tingkap itu apabila luas permukaan hadapan adalah maksimum. Yang ini kita nak buat apa? Maksimum. Jadi untuk B, dl dx sama dengan kosong. Ini kita baru belajar itu minimum dan maksimum. dl dx sama dengan kosong. Okay? Apa jadi dl dx? dl dx sama dengan 4x
tinggal 4. Okay. Yang ini dia akan jadi apa? 2 darab semua ni. Dia akan jadi tolak 2 X kuasa 1. Habis cerita dia. Kan? Kemudian samakan dengan kosong. Ini bila samakan dengan kosong, kita pindah je lah. Saya akan dapat sama dengan 2 5/2 campur 2X. Yang negatif saya pindah ke sebelah. Jadi 2 ni saya pindah balik, potong per 2. Tinggal 2. Jadi X sama dengan 2/5/2 campur 2. Ambil kalkulator, tekan dapat. X akan dapat 0.56. Kalkulator tengok 0.56. Dapat. Soalan tanya apa? Cari lebar dalam meter tingkap itu. Luas muka hadapan lah semua. Lebar ini 2X. Ini jawapan kita. Maka oleh sebab itu lebar sama dengan 2 kali dengan 0.56. Dapatlah 1.12 meter. Faham? Ini soalan dia melibatkan pembezaan. Tapi dalam pembezaan tu dia ada terlibat juga persamaan serentak. Okey. Jadi jom tengok soalan seterusnya. Bercerita 6 dah. Nombor 9. Tengok 9 Nombor 9 kat sini. Topik dia dulu. Kita cabut topik. Kita berarti bahawa 20% daripada murid-murid dari kampung aman berjalan kaki ke sekolah. Jadi ini adalah taburan. Taburan ke barang kalian. Okey, taburan barang kalian. Ini normal. Jadi yang atas tu biasanya adalah binomial. Jadi yang A ni adalah binomial. Okey. 20% jalan ke sekolah. Binomial, dia mesti cari P dulu, kemudian Q, kemudian N. Ini benda penting dalam binomial. Okay. Berjalan ke sekolah 0.2%. Jadi, lawan dia 0.8. N. Jika 8 orang pelajar. Murid. Jadi, 8N. Cari kebahagiaan kalian. Tepat 3 orang daripada mereka berjalan kaki ke sekolah. Tepat 3 orang. Maksudnya apa? R dia sama dengan 3. Terus ambil P X sama dengan 3 sama dengan formula kita apa? NCR 8CR. Okay, darab dengan P 0.2. R saya letak pula 3. Kuasa 3 darab 0.8 kuasa 8 tolak 3, 5. Ambil kalkulator, tekan, dapat. Dapat jawapannya 0.1468. Pertama B. Soalan B 8 markah soalan B. Wow. A dia 2 markah je. B 8 markah. Okay, B. Jisim nenas yang dituai dari sebuah ladang adalah mengikut taburan normal. Jadi kat sini adalah normal dengan
Min 2 kilogram. Min sama dengan 2. Sisian piawai sama dengan M kilogram. Diberi bahawa sama maknanya 15.87%. Daripada nanas itu mempunyai jisim Px melebihi, lebih daripada 2.5. Ini cerita ni. Jadi dia kata ni sama dengan ni. Okay. Macam mana nak buat? Hitung nilai M. Kita kena pakai dalam normal lah cerita dia kan. Jadi kat sini langkah pertama untuk normal apa-apa kena Z. X tolak min per dengan standard deviation. Dia kena Z dulu kan. Jadi kena cari Z. Macam mana nak cari Z? Ni dia bagi. Peratus adalah kebarangkalian. Okay. Saya akan buat dia punya graf loceng. Okay. X lebih besar daripada 2.5 kita tak tahu sebab ini X ni bukan Z. Jangan silap, ini X bukan Z kan. Okay. Apa nak buat kat sini? Kamu kena tengok kat sini. Lebih besar maksudnya kita lorek belah kanan. Okay. Bila kita lorek belah kanan 15.87% kalau kamu ambil adalah maksudnya 0.1587. Peratus boleh tukar kepada kebarangkalian terus. Lorek sebelah kanan. Kecil saja. Jadi kat sini dah tempatnya. Ini yang kita panggil dia 0.1587. Jadi kita kena pergi cari ni. Kena pergi cari kat mana? Pergi cari dekat table. Dalam table kita tu. Mana table kita sebelah ada. 1587. Pergi cari. Ini 1587. Tolak. 15. 1587 dah ada. Ngam-ngam. Dekat 1.0. Dekat 1.0. 1587. Jadi 1.0 dia punya Z kita adalah 1.0. Dan Z kita adalah positif. Dapat Z masuk sini. Jadi dah boleh kira 1.0 sama dengan X kita ada 2.5 yang tak ada sisian piawai. Min 2. Sisian piawai kita M. Dapatlah cari M kat sini. Ini cerita dia. Panjang cerita dia. Jadi tukar tempat. M sama dengan 0.5. Tengok tu dia punya perjalanan dia penting kan. Okey. Satu. Nombor 2. Nombor 1 baru Nombor 2. Nombor 2, diberi bilangan nanas yang dituai dari ladang itu ialah 1320. Bilangan nanas yang dituai adalah 1320. Cari bilangan nanas yang punya jisim antara. Okey. Yang ni yang dibagi 1320 tu adalah jumlah semua. Dalam kebarangkalian kita panggil dia adalah NS. Ruang sampel. Okay. Cari bilangan nanas yang punya jisim antara. Nak cari bilangan, nak cari NA. Nak cari NA kena tahu PA. Kena tahu kebarangkalian. Iaitu daripada formula asal dia adalah PA sama dengan NA per dengan NS. Ini formula asas dalam kebarangkalian. Okay. Nak cari apa? Antara 1 dengan 2.5. Jadi kita kena cari P X berada di antara 1.0 dengan 2.5. Jadi dua-dua ni kena tukar jadi Z lah. Saya akan tukarkan P 1.0 tolak dengan min kita 2 per dengan sisian piawai kita 0.5. Dah tukar jadi Z. 2.5 tolak dengan 2 per dengan 0.5. Ambil kalkulator. Negatif 2. Dengan 1. Okay.
Macam mana cikgu kalian? Kita kena buat dia punya graf juga lebih kurang kan. Naik. Negatif 2, 1. Kawasan gloret, kawasan ni. Berapa kebanggaan dia? Kalau macam ni, kamu boleh gunakan kereta kamu. Tepi ke tengah, kita kena pakai Q. Senang. Q negatif 2 campur dengan Q1. Macam mana dapat Q? Macam ni. Mod dulu. Mod SD. Mod SD. Kemudian shift 3. Distribution. DISTR tu distribution. Ambil Q. Nombor 2. Q negatif 2. Itu. Campur dengan terus tekan lagi sekali. Shift 3, 2. Q 1. Dapat? Sama dengan 8186. Jadi dapat luas dia adalah 0.8186. Ini menggunakan kalkulator. Direct kan? Jadi kita boleh masukkan kan? Jadi kebarangkalian kita adalah 0.8186 sama dengan NA kita tak tahu, NS kita adalah 1320. Dapatlah NA yang kita nak cari tu kan. 0.8186 darab 1320. Satu kosong lapan kosong. Okey. Jadi kita 1080. Poin tak ambil. Kenapa poin tak ambil? Sebab dia dia nenas tak boleh potong. Kita kira biji. Jawapan 1080 biji nenas. Sebab 10 markah. Itu penting ni. Taburan kebarangkalian sangat penting. Okey. Jadi soalan seterusnya. Lagi sekali saya bagi dua contoh ini kepada teman kalian. Tengok yang kedua dia. Jangan jatuh lah. Oh, bahaya saya punya ni. Goyang ni. Nombor 10. Kebarangkalian seorang murid berbasikal ke sekolah ialah B. Okey. Satu sampel 5 orang murid dipilih Sarawak. Nombor 10. Biasanya benda ni yang pertama cerita dia adalah binomial. Binomial kan. Okey. Jadi binomial saya dah bagi tahu tadi kalau binomial yang penting P, Q, N. Seorang murid berbasikal tu adalah P. Jadi P lah. Kan? 5 orang murid sekolah Sarawak. N dia 5. Jika kebarangkalian bagi 5 orang murid itu berbasikal ke sekolah ialah siapa tu cerita dia? P X sama dengan 5 sama dengan 0.16807. Cari nilai P. Macam mana cerita dia? Jadi bila dia bagi kebarangkalian dia, maksudnya kat sini secara amnya R dia pun 5. Macam tu. R dia pun 5. Jadi kita boleh masuk dalam persamaan kita. Maksudnya kat sini kita akan dapat P X sama dengan 5 sama dengan 5C5 darab dengan P kuasa 5 darab dengan Q. Kita tak tahu Q. Tapi 5 tolak 5 kosong. Sama dengan 0.16807. Jadi kamu kena ingat 5C5 1. Kuasa kosong pun 1. Tak payah. Sebab tu kita dapat cari P. Jadi P adalah sama dengan punca kuasa 5 benda ni. Ambil kalkulator.
705. Mana 705? Kita tekan. Kalau kalkulator saya senang saya buat. Saya malas pakai punca kuasa tu. Saya akan buat 0.16807. Okey. Kemudian kuasa kurungan 1/5. Kuasa 1/5 tu juga adalah merupakan apa? Punca kuasa 5. Tekan sama dengan kita dapat 0.7. Kita ni. Nak pakai punca-punca tu pening. Okey. Dah dapat P 0.7 dah boleh isi kat atas. P 0.7 jadi Q 0.3 lah. Okay. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Sini. Cari kebarangkalian bahawa lebih dari 3 orang murid berbasikal ke sekolah. Jadi dia nak P X lebih dari 3. Kita tulis betul lah. Ini lebih dari 3. Okay. Kita nak cari. Kalau lebih dari 3 maksudnya kita kena ambil sama dengan P X sama dengan 4 campur dengan P X sama dengan 5. 6 tak boleh sebab ada 5 orang. Jadi kalau nak buat benda ni cantik dalam exam, kamu susul betul lazim. P X sama dengan 4 bawah P X sama dengan 5 macam tu. Okey. Jadi kita dapat kat sini P X dengan 4 adalah 5C4 darab dengan 0.7 kuasa 4 darabkan dengan 0.3, 5 tolak 4, 1. Dapat jawapan. Okey. Ini kena buat tak? Tak payah. Dah ada. Yang ini dah ada, dia dah bagi. Kita terus ambil je. Sama dengan 0.16807. Jadi jumlah dia, yang tu jumlah dia adalah P X lebih besar daripada 3. Itu jumlah dia. Ambil kalkulator saja. Jadi saya akan ambil yang ini atas ni. 5C4 darab 0.7 kuasa 4 darab dengan 0.3 kuasa 1 tak payah. Dapat 0.36015 campur dengan 0.16807. Dapatlah jawapan kita 0.52822. Selesai cerita dia. Itu namanya kebarangkalian lebih pada 3 murid. Nasib baik dia bagi 5. Kalau bagi 8 banyak cerita lagi, panjang lah cerita dia kan. Tapi markah dia 5 ni yang shock dia 5 ni. Okay. Jadi kita tengok bawah pula. B. Dah saya lipat. Okey. B kita ada apa? Satu graf. Dan dia adalah normal. Normal Mewakili isi padu sos cili dan botol dihasilkan oleh sebuah kilap. 30.5%. Automatik kita boleh tukar jadi 0.305. Okey. Diberi bahawa min ialah 950. Min. Keluarkanlah, ini senang nampak. Variant, kita tak nak variant. Kita nak apa? Soalan ni tak nak variant, nak sisi yang piawai. Kena punca kuasakan. 256. Punca kuasa 256. 16. Kita nak variant. Dalam formula kita tak pakai variant. Okay? Jika peratus isi padu yang melebihi V ialah 30.5. P X melebihi V sama dengan 30.5. Peratus isi padu yang melebihi V ialah 30.5. Jadi kita kena cari dia punya apa? Nilai untuk V kita. Kena cari nilai V ni, kena pergi tengok dalam table. Ni 30.5 tadi ni, peratus tadi kan? 0.305 pergi dekat table tadi, pergi cari 0.305.
0.305 atas 3333330 ada. Dia dalam SPM biasanya soalan nombor dia bagi ada dia siap. 305 0.51 0.51. Awak okay. Jadi 0.51. Z dia adalah 0.51. Yang dapat dari Z kan? Z sama dengan 0.51. Tapi V adalah apa? V adalah X. Dia bukan Z. V adalah X. Jadi kita kena guna formula kita. Z sama dengan X tolak V per dengan CCM piawai. X tolak V. X tolak min. Okay. Z 0.51. X kita adalah V. Min kita adalah 950. CCM piawai kita adalah 16. Dapat cari V. 0.51 darab 16 campur 950. Dapat 958.16. 958.16. Tengok unit dia. Apa unit dia? Sentimeter padu. Boleh point? Boleh. Kalau biji ke apa je tadi tak boleh point? Tak boleh. Ni boleh point? Boleh. Okey. Kebarangkalian bahawa isi padu antara, jadi kita pergi buat itu P X berada di antara 930 960. Tukar kedua-duanya kepada Z. 930 tolak 950 per 16. 960 tolak 950 per 16. Ambil kalkulator. Negatif 20 per 16. Negatif 1.25. Yang ini 10 per 16. 0.625. Dia macam tadi lah. Bila kamu lukis saja dia punya graf dia, kamu akan tengok seorang duduk dekat negatif, seorang lagi duduk dekat positif. Kalau tengah-tengah ni, kamu boleh pakai Q kan? Ataupun boleh pakai satu tolak kiri kanan, boleh juga. Tapi paling senang pakai Q je. Q 0.625 dengan Q negatif 1.25. Terus dapat. Ambil kalkulator. Shift 3 2 Q negatif 1.25 tutup campur dengan Shift 2 Q 0.625. Dapat jawapan? Okey, kena tiup. Dapat 62836. Dapat 0.62836. Okay. Habis dah cerita. Satu lagi pasal apa? Taburan kebarangkalian. Okay. Vektor. Okay, soalan yang terakhir ini. Ini ulang kaji biasa-biasa je saya bagi kamu. Supaya kamu tak lupa. Sebab topik-topik yang saya bagi ni topik yang wajib sebenarnya. Pelajar jawab. Okay. Soalan vektor seterusnya kat sini macam biasa. Soalan vektor kalau boleh kamu lukis semula. Kalau tak boleh tak apa. Kalau lukis semula. Saya cakap macam tu saya tak lukis semula. Tak cik lah. Itu dia. Saya ambil sini nombor 9. Okay. Naik. Lampau lebih ni. Okey. 3.
A, Q, R, P, B. Okay. Soalan yang pertama, labelkan. Vektor siap dah, gambar kena label. AP, PB 12. AP 1, PB 2 bahagian. Okay. Jadi kalau macam ni apa kita isi 1, 2, 1 macam ni kan? Tak, yang terbaik kita isi semua berapa? Semua 3. Isi siap. 1/3, 2/3. Senang cerita. Okay. Kemudian dia kata apa? AP sama dengan 2X. AP sama dengan 2X. 1/3 ni adalah 2X. Satu bahagian daripada AB. Yang ini akan jadi 2 bahagian akan jadi apa? 4X. Okay. AC 3Y. Okay. Sekarang seterusnya. Dah label cantik, senanglah soalan dia. Yang pertama dia semua minta CP dan CR. CP dan CR. Jadi CP sama dengan C nak pergi ke P. Jadi saya akan gunakan CA campur AP. Jadi kita akan dapat CA negatif 3Y campur 2X. Okay. Boleh. CR lah. CR, kita akan dapat mana CR? C nak pergi ke R. Okay. Bila C nak pergi ke R, kamu akan nampak kita dah ada P, tapi kita tak ada R kat situ. Kan? Jadi dia ada bagi satu nisbah BR dengan RC. BR dengan RC. Mana? BR 2, RC 1. Okay. Jadi macam mana nak pergi CR? Jadi kita akan buatkan itu nisbah dia CR adalah sama dengan 1/3 daripada CB. Dia ikut arah. Okay. CR 1/3 daripada CB. Okay. Jadi sekarang kita boleh CR kita tak pakai jalan, kita pakai nisbah. Jadi CR 1/3 daripada CB. Jadi yang kena cari apa? CB. CB adalah CA campur AB. Kan kita dah buat cerita dia. 1/3. Siapa CA? Negatif 3Y. Siapa AB? 6X. Okay. Dua-dua CP3 boleh kecil. Dapat negatif Y campur 2X. Habis kita jawapan untuk A. 3 markah. Tak banyak mana lah boleh. Soalan B pula. Ini. Soalan B. Dia kata diberi X sama dengan 2I. Dan Y sama dengan negatif I tambah 4J. Cari magnitude CR. Okay. Jadi magnitude ni kita kena pakai Pythagorean theorem sebenarnya. Tapi kita kena dapatkan I dengan J dulu. Mana CR kita? Ini CR kita. Jadi saya akan masukkan CR kita negatif CR. Jadi kita akan masuk CR sama dengan kat situ Y negatif I tambah 4J. Okay, kemudian campur dengan 2X. I atas. Okay. Kemudian kita dah boleh selesaikan benda ni. Kita akan dapat 5I tolak dengan 4J. Okay. Baru boleh dapat magnitude. Magnitude boleh pakai kalau ada I je boleh pakai terus. Iaitu magnitude CR adalah punca kuasa 2 yang I punya 5/2 campur dengan yang X punya. Dapat jawapan kita adalah okay.
Punca kuasa 2 25 campur dengan 16. Berapa ni? 4. Nah, itu kita panggil dia magnitude untuk CR. Okey. C diberi CQ sama dengan MCP. Kan? Diberi CQ sama dengan MCP. Dan QR sama dengan NAR. Okay. Soalan yang pertama, bila kamu jumpa soalan macam ni, apa kamu buat? Kamu pergi tengok dulu yang ni ada tak ni? CP ada tak? Ada CP. Ada CP, ambil isi je. Contoh, M, saya ambil negatif 3Y campur 2X. Ni dapat markah satu. Isi benda ni je. Cukup. Kan? AR. Ada tak AR? Kita tengok AR. AR. Kalau tak ada, kita kena cari. Kan? AR. Boleh cari tak AR? Okay? Kalau boleh cari, kita cari AR. Okay? Contoh, boleh tak cari AR? AR. AR maksudnya boleh cari. Sebab kita ada CR tadi. Kan? AC, CR. Boleh. Boleh buat. Terus kita buat kat situ. And AR. AR adalah AC campur CR. Okay. Masukkan. AC kita tadi 3Y. CR. Ini 3 CR. Tolak Y campur 2X. Dapat N 2Y campur 2X. Dah dapat benda ni, nak dapatkan nilai M dengan nilai N ni, satu kerja dia adalah yang pertama, depan ni kena samakan. Kena sama depan ni. Contoh CQ ni dengan QR kita kena samakan. Kan? Macam mana nak samakan? Biasanya kita akan kekalkan satu, kita reka satu. Itu salah satu cara dia. Kekal satu, reka satu. Contoh, kalau nak kekal CQ, yang ni pun kena pakai, kena buat CQ. Contoh macam ni, saya tunjuk kan. Yang ni saya kekalkan. Saya kekalkan CQ. Contoh CQ sini saya tak bersih lah. Expand saja. Negatif 3MY campur dengan 2MX. Saya dah kacau. Yang sini saya kena buat CQ. Kena buat CQ. Tapi menggunakan QR. Macam mana nak buat CQ menggunakan QR? Kita buat C. Kan? Kemudian campur Q. Orang yang ada Q ni, kita letak huruf R. Jadi kita akan dapatlah CQ adalah CR campur RQ. Jadi kita pakai nombor atas ni. Siapa CR kita? Okay. CR dah ada. Mana CR? Ni. Mana CR dia? Oh ni. Negatif Y campur 2X. Okay. Siapa RQ? RQ adalah terbalik daripada QR. Kita akan dapat kat situ tolak ni 2NY tolak 2NX. Okay. Kemudian saya akan asingkan Y dan X. Contoh X dulu. X dulu. Kalau yang ni Y dulu, yang ni Y dulu. Y dulu saya akan letak Y negatif 1 tolak 2N. Okay, yang ini belakang X pula. X saya akan letak 2 tolak 2N. Wah, sekarang benda dah sama. Dah boleh banding. Kita pun nak banding dia. Y dengan Y. X dengan X. Boleh buat kotak dan bulat. Okay, Y. Negatif 3M. Sama dengan negatif 1 tolak 2N. Susun unknown belah kiri, nombor belah kanan. 2N tolak 3M sama dengan negatif 1. Ambil seorang lagi. Yang ni pula. 2M sama dengan 2 tolak 2N. Susun sama juga. Kalau N depan ni pun N depan juga.
Dia akan dapat 2N campur 2M sama dengan 2. Kena buat apa? Persamaan serentak. Ambil kalkulator saja. Equation 1, unknown 2. Terus ambil. 2, negatif 3, negatif 1. Betul. Yang ini 2, 2, 2. Jadi X dapat 0.4. Yang depan adalah X. Jadi N adalah 0.4. Okay. Kemudian Y adalah 0.6. Y kita ada M sama dengan 0.6. Okay. Tapi memandangkan N dan Y, dia duduk depan macam ni. Dia adalah dalam bentuk pecahan. Jadi 0.4 adalah, kita boleh buat juga sebagai sama dengan berapa? 2/5. N. N pun sama. 0.6, 3/5. Tapi kalau kamu tulis jawapan 0.4 dah betul lah. Okay. Itulah cerita dia untuk banyak juga kita siap hari ni. Untuk dia lebih kurang macam tu lah. Saya minta maaf sebab saya tak berapa kepenatan sebenarnya. Jadi untuk esok pagi lagi saya kena standby. Jadi siapa yang nak masuk kelas esok pagi boleh masuk kelas esok pagi, tak ada masalah. Esok hari Ahad tetap kita akan buat pagi pukul 10 kan. Okay. Pagi. Jadi besok kita akan bincangkan kertas satu yang macam saya bagi itu. Kamu boleh tengok lah kan. Contoh soalan dia agak gempak juga lah kan. Tengok. Jadi insyaAllah kan untuk malam ni setakat ni dulu. Kalau ada soalan kan apa-apa kamu boleh WhatsApp saya terus. Ataupun kamu boleh tanya. Tapi kalau biasa dalam kelas kamu pun jarang tanya tak apa. Kan. Jadi kita terus jumpa lagi besok pagi insyaAllah. Kertas satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama bila kau masuk tak nampak pun. Assalamualaikum. Tiba-tiba ada air. Oh lama dah. Okey. Terima kasih, Go. Sama. Jumpa esok pagi. Jumpa. Okay. Baik. Tira.